Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna minaz zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wassahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat kurnia serta izinnya dapat lagi kita pada malam ini bertemu dalam siaran laman ilmu anjuran Masjid Negeri Perak. InsyaAllah pada malam ini dalam siri kuliah Maghrib, saya Muhammad Haikal ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang tajuk bagaimana kita mahu membumikan tadabbur Al-Quran dalam kehidupan. Sebagai permulaan, insya-Allah saya akan menggunakan buku ini sebagai rujukan yang bertajuk Membumikan Tadabbur. Buku ini menghimpunkan beberapa artikel serta tulisan tentang kaedah bagaimana kita mahu memasyarakatkan Al-Quran, bagaimana kita mahu mengaplikasikan tadabbur dalam kehidupan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mungkin ibu-ibu, ayah-ayah di rumah, tuan-tuan, perempuan bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan tadabbur? Kan? Mungkin kita lebih biasa mendengar yang dikatakan sebagai tafsir Al-Quran, iaitu makna maksud bagi ayat Al-Quran. Adapun tadabbur, mungkin sebagai orang mendengarnya sebagai satu kalimah ataupun satu perkataan yang asing. Sebagai permulaan, mari kita perhatikan apakah yang dimaksudkan dengan tadabbur Al-Quran. Untuk menjawab soalan ini, izinkan saya membaca sepotong ayat Al-Quran yang dipetik daripada surah An-Nisa ayat ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maksudnya, patutkah mereka bersikap demikian? Sikap apa tuan-tuan? Sikap berpaling ataupun tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? Maka dijawab, walau kana min 'indi ghairillah. Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan daripada Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka mereka akan menemui di dalamnya banyak perselisihan. Daripada firman Allah yang dibacakan ini, kita dapat mengeluarkan dua konsep utama dalam bagaimana kita mahu memahami Al-Quran. Ini yang disebut tadi sebagai tafsir dan tadabbur. Sebelum kita pergi kepada tadabbur, di sana perlu diperhatikan ada perbezaan di antara tafsir Al-Quran dan juga tadabbur Al-Quran. Adapun tadabbur yang di dalam ayat tadi disebut sebagai yatadabbaruna, yang bermaksud tadabbur ialah suatu perbuatan yang mana kita berfikir menggunakan mata hati, lalu kita memerhatikan dengan pendengaran agar sampai makna tersirat di sebalik yang tersurat daripada ayat itu tadi. Ini juga boleh dijelaskan dengan sebuah lagi firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Mulk ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada dan mengadakan dan memberikan kepada kamu pendengaran, penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Tetapi amatlah sedikit daripada kamu yang bersyukur. Tadabbur Al-Quran, tuan-tuan perempuan di rumah, boleh dilakukan sebenarnya oleh sesiapa sahaja yang dapat berfikir dengan mata hati dan menilai juga dengan mata zahirnya, dan juga apa yang didengar menerusi telinganya. Namun perbuatan ini, iaitu perbuatan untuk menghayati
makna ayat Quran ini, perlulah selari dengan adab-adab yang sudah ditetapkan oleh para alim ulama dan juga bertepatan dengan manhaj ataupun kaedah garis panduan bagaimana seseorang Muslim itu mahu berinteraksi dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Inilah yang mahu saya kongsikan pada mukadimah ataupun pada pertemuan malam ini. Bagaimana kita mahu memahami konsep tadabbur dengan cara yang mudah tetapi dapat diamalkan dan diaplikasikan dalam kehidupan. Adapun tafsir yang tadi disebut, di sana ada dua konsep kan, satu tadabbur dan satu lagi tafsir. Tafsir ini dapat kita keluarkan konsep itu daripada bahagian akhir ayat itu, iaitu jika kita Al-Quran ini bukan datang daripada Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka tentulah kita akan menemui banyak perselisihan di dalamnya. Di sinilah perlunya ilmu tafsir, kerana dengan ilmu tafsirlah kita dapat mengetahui bahawa di dalam Al-Quran itu sebenarnya tidak ada langsung perselisihan, tidak ada langsung kekurangan dan tidak ada langsung kelemahan di dalamnya. Bagaimanapun, ilmu tafsir ini lebih eksklusif sifatnya. Bukan semua orang, bukan semua Muslim memiliki kemampuan, memiliki kebolehan untuk menafsir Al-Quran. Di sinilah bezanya dengan tadabbur tadi. Tadabbur ini boleh dilakukan oleh sesiapa saja. Adapun tafsir pula, ia lebih eksklusif, lebih tertumpu kepada kemampuan berbahasa Arab, kemampuan mengetahui sebab nuzul ayat, kemampuan mengetahui hukum hakam Al-Quran itu sendiri. Dan daripada situlah lazimnya ilmu-ilmu ini hanya dikuasai oleh ulama yang mutakhassis, iaitu ulama yang mendalam ilmunya dalam sesuatu bidang. Di sana juga ada perbezaan yang lain, kerana penafsiran Al-Quran memerlukan disiplin yang tinggi dan ia memerlukan pembelajaran yang serius dan berterusan. Tetapi tujuan ilmu penafsiran Al-Quran ini juga adalah untuk memahami dengan sebenar-benarnya apakah yang dimaksudkan daripada ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di sana ada banyak kitab rujukan berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Di antaranya tafsir Ibn Kathir, di antaranya juga tafsir Ruhul Ma'ani, dan di sana juga ada tafsir kalau mungkin tafsir yang berbentuk harfiah seperti tafsir Al-Jalalain, dan di sana juga ada banyak lagi tafsir Tahrir At-Tanwir dan banyak lagi. Tentulah tujuan utama pentafsiran Al-Quran ini dilakukan untuk mengelakkan salah faham, kan? Hari ini tuan-tuan, puan-puan, kalau kita perhatikan dalam masyarakat, banyak orang yang mendakwa itu ini tentang Quran. Ada yang mendakwa, sebahagian orang mendakwa tidak ada perintah hijab di dalam Al-Quran, kan? Tidak ada perintah menutup aurat di dalam Al-Quran dan sebagainya. Perkara ini berlaku kerana kurangnya penguasaan bahasa Arab dan juga mungkin tidak mahu merujuk kepada alim ulama yang lebih mengetahui tentang selok-belok ataupun Al-Quran itu sendiri. Maka di sinilah bahayanya untuk seorang Muslim itu mentafsir Al-Quran dengan akal kepalanya sendiri. Dan perkara ini perlulah dielakkan, dan di sinilah perlunya ataupun wujudnya keperluan untuk kita belajar dan terus belajar, merendahkan diri di hadapan merendahkan diri dan menyedari bahawa kita ini bukanlah menguasai semua perkara. Jadi perlulah kita merujuk kepada pihak yang berautoriti. Dalam hal ini tentulah alim ulama, para asatizah dan para agamawan yang dapat memberikan jalan keluar kepada kekeliruan kita dalam memahami isi Al-Quran. Secara mudahnya, tafsir ini boleh kita kata sebagai suatu proses, kerana ia mendalam, banyak penelitian dan banyak proses yang perlu dilalui. Adapun tadabbur, ia adalah hasil, ia adalah apakah maklumat yang dapat kita keluarkan. Tafsir ini juga merupakan suatu tingkah laku intelektual, iaitu penuh dengan ilmiah dan sebagainya.
Tetapi tadabbur merupakan perbuatan untuk melengkapkan perbuatan intelek tadi dengan perbuatan yang lebih bersifat rohani, emosi dan sebagainya. Tafsir, tujuan akhirnya ialah untuk kita menambah ilmu, menambah kefahaman tentang ayat-ayat Al-Quran. Tetapi tadabbur pula tujuan akhirnya ialah untuk kita menukar kefahaman tadi menjadi amalan. Dan jika tadi tafsir untuk menambah ilmu, maka tadabbur pula untuk menambah amal. Selain itu, tuan-tuan puan-puan, perbezaan tafsir dan tadabbur juga. Tafsir ini adalah untuk mereka yang memiliki kelayakan dan keahlian. Manakala tadabbur ini pula merupakan satu tuntutan untuk semua orang Muslim. Tidak eksklusif kepada sebahagian golongan saja. Tafsir untuk mengajar orang lain dengan pengetahuan yang sebanyak mungkin dapat dicapai olehnya. Manakala tadabbur untuk kita muhasabah diri, melihat ke dalam diri sekadar yang kita mampu dan kita dapat pegang dan kita dapat faham dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadabbur itu hanya dapat dicapai pada hujung ayat. Maksudnya selepas kita mengaji dan kita dapat merenung makna sesuatu ayat itu. Apabila kita mula berfikir setelah kita membaca ataupun melihat sesuatu ayat, mendengar, apa manfaat yang dah kita dapat daripada ayat ini? Apa pengajaran yang kita dapat keluarkan daripada ayat ini? Inilah yang dimaksudkan dengan hasil akhir kita dah tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebagai konsep mudah untuk kita memahami tadabbur Al-Quran, saya ingin memberikan akronim ataupun beberapa huruf ringkas daripada perkataan tadabbur itu sendiri sebagai kata kunci untuk kita memahami bagaimanakah kita mahu membumikan tadabbur Al-Quran ini dalam kefahaman dan kehidupan kita. Baik, daripada kalimah tadabbur ataupun daripada perkataan tadabbur, ia terbina daripada beberapa huruf. Yang pertamanya T, tadabbur. Kemudian A, kemudian D, A, seterusnya B, B dan U, dan terakhir sekali R. Baik. Daripada buku yang menjadi rujukan saya ini, buku Membumikan Tadabbur, huruf yang pertama iaitu huruf T adalah yang dimaksudkannya adalah kita hendaklah teruja dan juga kita ta'awuz, iaitu dua T. T, teruja dan ta'awuz. Yang dimaksudkan dengan teruja ialah kita memiliki rasa mahu, rasa ingin yang tinggi, rasa syok, rasa betul-betul bersemangat, teruja untuk memahami dan menggali makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan ini juga boleh kita huraikan sebagai betulkan niat kita dahulu, iaitu kita benar-benar ikhlas ingin memahami maksud Al-Quran dan kita benar-benar ingin mengamalkan isi Al-Quran. Maka niat kita perlulah lurus dan betul. Kita pilih untuk membaca Al-Quran bukan kerana orang lain, atau kerana kita waktu ini berada di surau, di masjid, tak ada buat apa. Bukan kerana itu. Atau kerana pada malam itu adalah malam Jumaat, semua orang duk baca Yasin dan sebagainya, maka kita pun kena baca Yasin juga. Bukan. Betulkan niat kita membaca Al-Quran semata-mata kerana kita sendiri memerlukan panduan Al-Quran, bukan kerana orang lain, bukan kerana situasi dan sebagainya. Apa juga yang boleh kita fahami daripada teruja? Yang keduanya ialah kita membangkitkan rasa ingin tahu. Kita menambah rasa seronok untuk belajar Al-Quran dengan kita meyakini bahawa kitab yang di tangan kita ini adalah merupakan hadiah daripada Tuhan, berupa satu bentuk panduan untuk kita memandu kehidupan. Jadi kitabullah yang di tangan kita ini bukanlah buku biasa-biasa, bukanlah seperti buku pecisan yang isinya penuh hiburan, ataupun buku sastra,
ataupun buku sejarah yang menceritakan pelbagai kisah yang penuh dengan debaran dan sebagainya. Tetapi ia adalah suatu buku yang turunnya langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya untuk kita jadikan panduan, untuk kita jadikan rujukan dan sebagai buku manual dalam kehidupan kita. Daripada buku ini jugalah, kalau kita perhatikan, sebenarnya telah melahirkan banyak insan-insan tamadun-tamadun yang hebat. Kerana dengan pengajaran daripada Al-Quran inilah tamadun Islam tersebar meluas, melahirkan pahlawan-pahlawan Islam, para sahabat, golongan generasi yang hebat dan sangat bermanfaat untuk umat. Jadi buku ini bukan biasa-biasa, kan? Maka kita akan merasai teruja untuk memahami isi kandungannya, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita menerusi kalamnya. Selain itu, yang disebut sebagai ta'awuz pula daripada T yang pertama ini, iaitu kita memohon perlindungan daripada syaitan. Kita memohon Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada tipu daya syaitan. Kerana itulah di dalam Al-Quran ada sebut, apabila kita mendengar Al-Quran, apabila kita ingin membaca Al-Quran, fasta'iz billah, maka mohonlah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Syaitan ni tuan-tuan, dia sangat licik. Sebagai makhluk yang hidup beribu tahun, sejak zaman sebelum Nabi Adam lagi sudah hidup, maka sudah tentulah strategi, caranya untuk menggoda manusia dan merosakkan kita bukanlah cara lama. Sebaliknya ada manual yang sangat tebal juga daripada syaitan ini untuk merosakkan manusia. Kita tak baca Quran pun itu adalah tipu daya syaitan. Dalam kita membaca Al-Quran juga pun syaitan dapat memperdaya kita. Mungkin dalam beberapa keadaan syaitan akan membuatkan kita merasa cukup dengan tahap penguasaan kita terhadap Al-Quran, sedangkan kita masih lagi belum mengetahui maknanya. Kita pula mungkin sebahagian orang terlalu berlebihan jatuh cintanya kepada Al-Quran dengan mendengar ataupun mendengar taranum Al-Quran dan sebagainya. Dia suka dengar Al-Quran itu dilagukan. Malangnya tak faham pun apa yang dilagukan itu. Maka Al-Quran itu dilihat sebagai bahan yang dipertandingkan sahaja, bahan yang dipertontonkan sahaja, sedangkan kefahaman terhadap isi kandungannya masih ditakuk yang lama. Macam saya tuan-tuan, saya dah hidup 30 tahun. Adakah sepatutnya kefahaman saya tentang isi Al-Quran sama seperti saya umur 10 tahun? Sama seperti saya umur 15 tahun? Sepatutnya tentulah tidak. Adakah saya dah hidup berpuluh tahun ni, maka bacaan saya dalam solat pun masih sama lagi? Saya faham beberapa perkataan sahaja, tidak sepenuhnya makna bacaan dalam solat. Begitu juga Al-Quran. Adakah saya hanya faham beberapa ayat sahaja daripada Al-Quran? Tentulah tidak. Sepatutnya usaha untuk menambah pengetahuan tentang isi Al-Quran perlu digerakkan sentiasa, supaya ada peningkatan dalam diri kita sebagai seorang Muslim dan kita akan kembali kepada Tuhan di hari akhirat kelak. Syaitan ini dia akan cuba sedaya upaya untuk menyibukkan kita dengan perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada mendapat isi Quran itu sendiri. Kadang-kadang setengah-setengah tu kita cukup suka download kan MP3 Al-Quran untuk kita dengar dan sebagainya. Kita minat qari tertentu. Salah ke tuan-tuan? Tak salah. Malangnya kita tak pergi lebih daripada itu, iaitu memahami isi Al-Quran itu sendiri, dan yang lebih utama mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri. Dan daripada huruf T ini juga, iaitu teruja dan ta'awuz, dapat kita keluarkan hikmahnya ialah kita kena hilangkan gangguan-gangguan perkara lain yang melibatkan seperti gadget, internet ataupun hubungan kita dengan manusia sekalipun. Saya masih ingat ketika belajar di Mahat Tahfiz dulu, ada sebagian rakan-rakan kami ni kadang-kadang bila kita ajak bersukan ke beriadah ke, mereka sanggup tolak lagi.
kerana ingin menghabiskan hafalan yang ingin dihantar pada hari esok. Kadang-kadang ada juga yang tengah bersukan, kemudian apabila terjatuh, tersiluh dan sebagainya, maka pinggir ke tepi dan mengambil Quran dan membacanya. Kerana apa? Kerana tidak mahu masa itu diisi dengan perkara lain. Malah dalam sela-sela masa selang-selang masa itu sendiri pun masih lagi diisi dengan Al-Quran. Syaitan akan cuba mengganggu kita supaya hilang fokus dengan Al-Quran. Maka kita akan lebih dekat dengan media sosial, dengan melayan internet, menonton video-video yang tak berfaedah dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan dengan T itu tadi. Kita memohon perlindungan Allah daripada gangguan-gangguan seperti ini yang dapat melambatkan ataupun mengganggu tujuan kita untuk berdamping dengan Al-Quran itu sendiri. Saya ada beberapa cadangan dan tips yang mungkin boleh diamalkan oleh tuan-tuan, perempuan dan ibu-ibu ayah di rumah. Yang pertamanya ialah kita carilah lokasi yang tenang, yang sunyi, yang aman daripada gangguan, yang kita boleh bersendirian untuk berdamping dengan Al-Quran. Perkara ini jangan tunggu, kita sendiri kena usahakan. Jangan tunggu tak ada orang baru kita boleh semangat nak baca Quran. Kita sendiri kena wujudkan suasana itu di rumah. Kita sendiri kena cari kesempatan itu di pejabat dan sebagainya. Yang kedua, kita boleh tetapkan beberapa minit. Pada waktu bilakah, pada masa apakah yang kita memiliki kelapangan untuk berdamping dengan Al-Quran. Tetapkan masa, berapa minit, di mana, berapa tempoh yang kita boleh fokus dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, pesan kepada diri kita, ungkapkan kepada hati kita bahawa buku yang kita ingin baca ini ataupun kitab Al-Quran yang ingin kita faham ini bukan sebarangan buku. Buku ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Suci Allah yang menciptakan kita, yang tahu kelemahan kita, tapi kita sendiri tak tahu kelemahan kita dalam memahami Al-Quran yang diturunkan oleh Allah tadi. Moga-moga usaha kita untuk memahami ayat yang kita baca hari ini akan menguatkan kita daripada rasa lemah tadi, kan? Dengan kita tambah kefahaman, maka tentulah kita akan keluar daripada kejahilan dan rasa lebih dekat dengan Al-Quran sebagai peneman kita dalam kehidupan. Baik, itu yang pertama. Yang seterusnya A, TA. A ini pula boleh kita katakan sebagai ambil berat. Ambil berat. Mungkin saya akan huraikan tentang topik ataupun tentang akronim A ini dalam siri pertemuan yang akan datang. InsyaAllah kita berhenti dulu di sini. Dalam kesempatan yang lain insyaAllah kita akan bertemu lagi dan menghabiskan bacaan ataupun usaha kita memahami konsep tadabbur, membumikan tadabbur dan merakyatkan tadabbur untuk difahami oleh lebih ramai orang dengan secara yang mudah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati Allah dan diganjari dengan pahala yang melimpah di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas masa yang tuan-tuan puan-puan luangkan. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita. Jika saya tersalah bahasa, tersalah kata dan sebagainya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.